Bab 4. Nisbah, kadar dan kadaran. Matematik tingkatan 1. 4.2 kadar. Kita akan belajar hubungan antara nisbah dan kadar. Empat dua kadar, standard pembelajaran, menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. 4.2 kadar, hubungan antara nisbah dan kadar. 1. Kadar ialah nisbah khas yang membandingkan dua kuantiti yang berbeza unik tetapi saling menghubungkaitkan antara satu sama lain. Misalnya, harga sepaket Milo berjisim 500 gram ialah RM8.90. Ini menunjukkan kadar RM8.90 per 500 gram. Kuantiti yang terlibat ialah RM ni kita merujukkan kepada harga, gram dia merujuk kepada jisim. 2. Kadar boleh dipermudahkan dan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Ini adalah bentuk nisbah. Unit kadar dapat ditukarkan kepada unit lain dengan nilai yang setara. Contoh adalah di sebelah sini. Apa yang kamu nampak? RM masih sama RM. Kita tukarkan gram kepada kilogram. Okey, kita tengok sini ya. Okey. Yang ini adalah kg. Kalau kg tukarkan kepada gram, kita akan guna darab dengan 1000. Gram kepada kg, unit kecil kepada unit besar, kita bahagi dengan 1000. Jadi, 500 gram ni mak tukarkan kepada kg. 500 bahagi dengan 1000. Dia akan tukarkan kepada kg. Kamu boleh buang sifar dia. 5 bahagi 10, kamu akan dapat 0.5 kg. Jadi kadar di sini dia sudah tukarkan kepada unit lain, tapi nilai dia adalah setara. Jadi kamu kena faham, kadar adalah salah satu nisbah di mana dua kuantiti adalah berbeza unit. Contoh, jadual ni dia bagi kita situasi, dia sudah kita tuliskan nisbah dalam bentuk A per B, kuantiti yang terlibat dan unit ukuran. Kita tengok situasi pertama, sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempoh 3 jam. Okay, kita tuliskan dia dalam bentuk nisbah 285 km per 3 jam. Kuantiti yang terlibat, kalau km dia merujuk kepada jarak, jam merujuk kepada masa. Jadi unit ukuran dia adalah km dan jam. Sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. Okay, kita tuliskan nisbah dia 24 cm per 4 bulan. Kuantiti yang terlibat, kalau cm dia merujuk kepada panjang dan bulan adalah masa. Unit dia cm dan bulan. Okey, situasi ketiga, jisim bayi bertambah 1.3 kg dalam tempoh 60 hari. Jadi kamu tulis 1.3 kg per 60 hari. Kg di sini merujuk kepada jisim. Hari ialah masa. Unit dia kg dan hari. Situasi keempat, denyutan nadi ialah 75 kali seminit. Okey, 75
kali per 1 minit. Dia adalah bilangan denyutan dan masa. Minit adalah masa. Jadi yang ini adalah kali dan minit. Situasi yang kelima, daya yang bertindak ke atas luas permukaan meter persegi ialah 2 Newton. Daya dia ialah 2 Newton per 1 meter persegi. Dia berkaitan dengan daya dan luas. Unit dia ialah N dan meter persegi. Okey, apa yang kita tulis ni, ini adalah kadar sebab dua kuantiti adalah bernilai berlainan unit. Contoh 5, buku teks muka surat 82. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi yang berikut. Fatin memberi 2 kg mangga dengan harga RM10. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Kita tengok penyelesaiannya. Okey, untuk tuliskan kadar, biasa kita akan letak harga di atas, kilogram dekat bawah. Sebab kita nak cari 1 kg tu berapa harga. Jadi RM10 per 2 kg. Dua kuantiti yang terlibat ialah kg merujukkan kepada jisim. Jisim unit dia kg. Dan RM adalah jumlah wan. Unit dia RM. B. Di sini kita akan letak 12 km dekat atas dan 1 liter dekat bawah. Dua kuantiti yang terlibat ialah km ialah jarak. Jarak, jadi unit dia adalah km. Liter merujuk kepada isi padu. Jadi unit dia adalah liter. Okey, ini jawapan untuk contoh 5. Latih diri 4.2a, buku teks muka surat 83. 1. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit yang terlibat dalam setiap situasi yang berikut. A. Tambang kereta api untuk 2 orang penumpang dewasa dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur ialah RM154. Okey, penyelesaian. Untuk tuliskan kadarnya, saya biasa akan letak harga di atas. Per 2 orang penumpang. Supaya kamu dapat cari harga tambang kereta api untuk seorang tu berapa harga. Kuantiti yang terlibat RM tu ialah jumlah wan. Unit dia RM. Penumpang bilangan penumpang. Unit dia ialah orang. B. 20 liter air mengalir keluar dari sebuah tangki air setiap kali dipam. Penyelesaian. Untuk tuliskan kadar, 20 liter letak di atas per 1 kali. Dekat sini ya, setiap kali dipam. Kita tulis 1 kali. Kuantiti liter merujukkan kepada isi padu. Unit dia liter. Kali
bilangan kali pam. Ini jawapan untuk B. C. Yuran tuition Hairuli ialah RM240 untuk 4 mata pelajaran. D. Baja yang digunakan di sebuah kebun seluas 10 hektar ialah RM500. Okey, kamu carikan jawapan untuk C dan D. Untuk carikan kadar dia atau tuliskan kadar dia, biasa kamu boleh letakkan harga di atas. Okey, E. Ganda sebuah enjin berputar 600 putaran dalam saat. Untuk tuliskan kadar, saat di sini maksudnya per satu saat. Kamu cuba buat soalan ini. Okey, menukar unit ukuran kadar. 2 buah gerai menjual tomato cherry yang dihasil dari tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang lebih rendah? Okey, untuk membuat perbandingan kadar harga, pertukaran unit perlu dilakukan dahulu. Okey, gerai A, RM15 per kg. Gerai B, RM8 per 500 gram. Okey, saya akan guna kadar dekat gerai B ni tukar kepada gram, tukarkan kepada kg. Kadar harga tomato cherry di gerai B. Kita tulis RM8 per 500 gram. Okey, saya akan tukar gram kepada kg. Jadi saya darab 2 dekat sini, darab 2. Atas dengan bawah mesti darab dengan nilai yang sama. Jadi kamu akan dapat 16 per 1000. 1000 di sini dia sama dengan 1 kg. Jadi kamu boleh tulis RM16 per kg. Bila kita sudah tukar kepada unit yang sama, kamu dapat tengok yang dekat sini 16 per kg. Ini 15 per kg. Harga tomato cherry di gerai A lebih rendah berbanding harga tomato cherry di gerai B. Ini jawapan untuk soalan ini. Contoh 6 buku teks muka surat 82. A. Raja menunggang basikal dengan laju M per X. Tukarkan M per X kepada km per J. M per X bermaksud meter per saat. km di sini maksudnya kilometer per jam. Penyelesaian. A. 5M per X tuliskan dalam bentuk pecahan 5M per 1X. Tuliskan 5M bahagi dengan 1X. Sebab M ni kita mau tukarkan kepada km. Ini tukarkan kepada km. Saat kita mau tukarkan kepada jam. J. Okey, kita tengok sebelah sini nak tukarkan km. km sama ini km. Kemudian meter. Kilometer, meter. Kilometer kepada meter adalah darab dengan 1000 sebab 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Daripada meter tukarkan kepada kilometer, kita guna bahagi 1000. Okay, jadi daripada meter kepada kilometer, dia bahagi dengan 1000. Jadi 5 bahagi dengan 1000. 5 bahagi dengan 1000, kamu tulis km, sudah tukar, bahagi 1. Daripada saat, mau tukarkan kepada minit, kemudian tukar kepada jam. Bahagi 60, bahagi 60. Jadi, bahagi 60, bahagi 60. Sebab di sini, dia kena bahagi 2 kali. Kita boleh tuliskan dia dalam bentuk ini. 60 darab dengan 60. Tapi dia dalam bahagi. Belakang tulis jam.
5/1000 darab dengan, kalau tanda bahagi, tukarkan kepada darab. Pecahan dekat belakang kamu kena terbalikkan dia. 60 darab 60 dekat atas, 1 dekat bawah. Okey, kita boleh belajar mansurkan sifar dia. 2 sifar di bawah, 2 sifar dekat atas. Okey. 5 darab 6 darab 6, kemudian bahagi dengan 10. Kamu akan dapat 18 km per jam. Kamu sudah dapat jawapan untuk A. B. Ketumpatan sejenis logam ialah 2700 kilogram per meter padu. Nyatakan ketumpatan logam itu dalam gram per sentimeter padu. Okey, untuk mencari ketumpatan, biasa kita akan menggunakan jisim bahagi dengan isi padu. kg adalah jisim. Meter padu ialah isi padu. Okey, jadi kamu tuliskan ketumpatan sama dengan 2700 kg ini per meter padu, kamu letak 1 meter padu. Sekarang kita mau tukarkan kg kepada gram. 1 gram sama dengan 1000 gram. Jadi 2700 darab dengan 1000, dia sudah tukarkan kepada gram. Meter padu nak tukarkan kepada sentimeter padu. Kita guna 1 meter darab dengan 1 meter darab dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm darab dengan 100 cm darab dengan 100 cm. Kamu darab di sini. Okey, kamu boleh mansurkan sifar di atas dengan sifar di bawah untuk memudahkan dia. Okey. 1, 2, sini 1, 2. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kamu tinggal 27 bahagi dengan 10. Kamu akan dapat 2.7 gram per sentimeter padu. Kemudian kamu tulis ikut atas ni. 2.7 gram per sentimeter padu. Ini jawapan untuk B. Contoh, 16 biji durian berharga RM132. Hitung harga bagi 5 biji durian. Penyelesaian, untuk mencari harga bagi 5 biji durian, saya akan letak harga di atas ni, bahagi dengan jumlah bilangan biji durian 16. Sebab kamu nak cari harga bagi 5 biji durian, jadi kamu darab dengan 5. Kamu akan dapat jawapan 41.25 sen. Ini adalah kaedah pertama. Atau kaedah yang kedua, kamu guna kaedah kadaran. Kamu letak 132 bahagi dengan 16 sama dengan X ni mewakili bilangan harga untuk 5 biji durian. Jadi, bahagi dengan 5. Kita guna darab silang. Kaedah darab silang. Jadi, 132 akan darab dengan 5. Dan dia bawa ke sini kan, 16 kekal dekat bahagian sini. Bahagi dengan 16, kamu akan dapat jawapan X sama dengan 41.25 sen. Ini jawapan untuk contoh ini. Latih diri 4.2a, buku teks muka surat 83. 2a. Jadual di sebelah menunjukkan kelajuan dua objek A dan B. Tukarkan unit ukuran untuk menentukan objek yang bergerak dengan lebih laju. Objek A, 25 meter per saat. Objek B, 8 km
per jam. Sebab unit di sini tidak sama, kamu tidak dapat bandingkan kelajuan dia. Jadi, kamu kena tukarkan kepada unit yang sama. Yang lebih senang kamu tukar daripada unit besar kepada unit kecil. Jadi, saya catat di sini. km kepada meter. Dia guna darab dengan 1000. Sebab 1 km sama dengan 1000 meter. Jam, minit, saat. 1 jam sama dengan 60 saat. Unit besar kepada unit kecil darab dengan 60. 1 minit sama dengan 60 saat. Darab dengan 60. Jadi saya akan tukarkan B ini 8 km per jam. 8 km per jam. Tulis dalam bentuk pecahan. 8 km per 1 jam. Okey, km tukarkan kepada meter. 8 darab dengan 1000. 1 tukarkan kepada saat. 1 darab 60 darab dengan 60. Ini dalam meter. Ini dalam saat. Buang sifar dia. Jadi, 80 per 36 meter per saat. Kamu boleh cari menggunakan kalkulator. 80 bahagi dengan 36. Kamu akan dapat jawapan 2.22 meter per saat. Okey, kamu tengok nilai dekat sini. Dengan yang ini. Yang ni, objek A 25 meter per saat. Objek B yang saya cari tadi adalah objek B. Dia adalah 2.22 meter per saat. Objek yang bergerak dengan lebih laju di sini adalah objek A. Jadi kamu tuliskan jawapan dia. Objek A lebih laju. Okey, ini jawapan untuk 2A. 3. Jisim per unit luas sejenis logam ialah 3 kg per meter persegi. Nyatakan kadar itu dalam gram per 100 cm persegi. Daripada meter persegi untuk tukarkan kepada sentimeter persegi, kamu buat macam ni ya. 1 meter darab dengan 1 meter sama dengan 100 cm darab dengan 100 cm. Kamu akan dapat 10,000 cm persegi. Kamu ganti masuk dalam sini, kamu tukarkan. Pastikan jawapan yang dekat sini dia tinggal per 100 cm persegi ya. Selamat mencuba untuk soalan ini. Selamat belajar. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Thank you.